Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiba wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala masih lagi memberi nikmat kesihatan kepada kita, masih lagi memberi dan mengekalkan hidayah kepada kita semua. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita sama-sama tambah ilmu, tambah kefahaman kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini, kisah sahabat Nabi yang bernama Abbad bin Bashir. Abbad bin Bishr. Nama dia Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr ini adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau hebat dalam ilmu Al-Quran. Dalam ilmu Al-Quran, sebagaimana yang kita belajar pada minggu lepas, begitu juga Abdullah bin Mas'ud dan juga sahabat-sahabat yang lain, maka Abbad bin Bishr juga adalah orang yang hebat dalam ilmu Al-Quran, bacaannya, dan juga seorang sahabat Nabi yang sentiasa menghidupkan malam. Yang sentiasa menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran dengan khusyuk sekali, dengan tawaduknya, dengan khusyuknya, sampailah berlakunya ataupun beliau dipanah berkali-kali, tetapi beliau dengan khusyuknya semaya itu, beliau tidak rasa sakit dan beliau tidak rasa gapo-gapo. Kita akan cerita lepas pada ni. Ini kelebihan yang ada kepada Abbad. Kerana lazatnya dia apabila membaca Al-Quran, kerana khusyuknya dia apabila membaca Al-Quran, maka menyebabkan dia ni jadi orang yang hebat. Jadi orang yang hebatlah. Dan Abbad ini kita lihat bagaimana ketika mana berlakunya hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memeluk agama Islam bukannya di tangan Nabi, tetapi beliau memeluk Islam kerana dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kita baca dalam sejarah, dalam Bai'atul Aqabah yang pertama. Bai'atul Aqabah yang pertama sebelum berlakunya hijratul Rasul, Nabi telah lantik Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah Al-Munawwarah. Nabi lantik Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah Al-Munawwarah sebelum berlakunya hijratul Rasul. Bila ni? Ketika mana Bai'atul Aqabah yang pertama.
Maka Mus'ab bin Umair dia balik ke Madinah. Maka dia tidak melepaskan peluang yang diberikan oleh Rasulullah ni. Dia tidak meninggal walaupun sebutir rumah. Kecuali dia masuk, kecuali dia berdakwah, kecuali dia royak. Ni agama yang dibawa oleh Muhammad, iaitu Nabi akhir zaman. Maka Mus'ab bin Umair ini dia sendiri itu adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Mempunyai akhlak yang baik, mempunyai perwatakan yang baik. Dan juga bila baca Al-Quran tu ayat suara dia merdu dan juga sebagainya, menyebabkan Abbad tertarik. Abbad tertarik dan Allah Ta'ala buka pintu hati Abbad untuk memeluk agama Islam. Tu kisah dia. Abbad memeluk agama Islam bukan di tangan Rasulullah tetapi di tangan Mus'ab bin Umair yang berdakwah di Madinah Al-Munawwarah, yang ramai ketika tu yang memeluk agama Islam kerana dakwah daripada Mus'ab. Maka selepas pada tu barulah berlakunya Bai'atul Aqabah yang kedua. Bertambah 3 kali ganda kerana dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair kepada penduduk-penduduk Madinah pada masa itu. Maka setelah Abbad ini memeluk agama Islam, sebagaimana Ambo sebut tadi, dia semakin meminati Al-Quran. Dia semakin jelira dengan Quran. Sampai tiap-tiap malam dia bangun bertahajud di rumah dia. Dia bangun bertahajud di masjid dia. Sampai satu masa ketika mana Nabi SAW bangun untuk tahajud, rumah Nabi ni moga dekat dengan masjid. Maka Nabi dengar suara Abbad. Nabi dengar suara Abbad bin Bish sedang baca Al-Quran. Maka Nabi tanya, "Wahai Aisyah, adakah ini suara Abbad bin Bish?" Maka Aisyah kata, "Betul, ini suara Abbad bin Bish." Maka Nabi kata, "Wahai Tuhanku, wahai ya Allah, ampunilah dirinya. Ampunkanlah dirinya. Ampunkanlah dirinya. Dan kelebihan yang ada kepada Abbad ini juga, dia baca Al-Quran sebagaimana Jibril alaihi salam baca Al-Quran dan bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni hafizul Quran lah. Orang hok ngapa Quran. Orang hok ngapa Quran, orang hok ingat Quran. Maka penghafal Al-Quran ini mereka tidak tinggal. Nabi berjual sore-sore. Walaupun dia ngapa Quran, Nabi dia tak tinggal. Nabi ni berjual sore-sore dia hidup. Dalam setiap peperangan mesti penghafal Al-Quran ini mereka hadir bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak-banyak peperangan, maka Abbad bin Bish ini dia mempunyai kisah yang istimewa dalam peperangan ini, ataupun peperangan ini diberi nama Zatul Riqa. Zatul Riqa. Kita pernah dengar ataupun tidak, ini kisah dia. Zatul Riqa. Zatul Riqa ini adalah peperangan yang berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Berlaku pada tahun ke-7 Hijrah pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini bukan semata-mata bulan kelahiran baginda, tetapi juga adalah berlakunya beberapa peperangan yang penting dalam bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ni Nabi dilahirkan
dan juga Nabi diwafatkan dalam bulan Rabiul Awal. Dia ada juga perang yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Jadi perang Zatul Riqa' ini berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Masa tu tentera-tentera Islam seramai, ada pendapat kata 400, ada pendapat kata 900, ada pendapat kata 700. Atas kita lah. Ada kata 7, ada kata ni, ada kata 4. Jadi tentera Islam pada masa tu berjalan daripada Madinah Al-Munawwarah selama 2 hari. Selama 2 hari. Nabi pun ada sama. Nabi berjalan, lepas tu lebih kurang 400 ko 900 ko tentera Islam pun berjalan selama 2 hari untuk pergi perang dengan puak-puak Badui. Puak-puak Badui daripada Bani Ghatfan, Bani Muharib dan juga Bani Sa'labah. Nabi jalan kaki. Bayangkan adik kakak 2 hari jalan kaki daripada Madinah. Jalan kaki daripada Madinah menyebabkan dalam perjalanan itu kaki-kaki sahabat Nabi ni jadi pecah. Kaki-kaki sahabat Nabi ni jadi pecah. Kuku-kuku pula tercabut. 2 hari berjalan. Kita naik kereta, naik motor, naik flight. Tapi sahabat Nabi zaman dulu 2 hari perang. Jalan nak pergi perang 2 hari. Siapa kuku cabut, siapa kaki pun pecah, maka nak balut kaki dan juga nak balut kuku dia ni, maka sahabat-sahabat Nabi dia ambil secebis kain. Dia ambil kain copeng lah. Dia kerak sikit, maka dia pun ikat di kaki-kaki mereka kerana nak balut kaki hok pecah dan juga kuku hok cabut. Maka disebabkan itulah dinamakan sebagai Zatul Riqa'. Iaitu apa maksud dia? Iaitu secebis kain. Zatul Riqa' ni secebis kain. Orang panggil secebis kain yang diikat di kaki-kaki sahabat Nabi kerana pecah dan juga kuku mereka cabut kerana 2 hari perjalanan daripada Madinah. Maka sebab itulah nama dia Zatul Riqa'. Nabi dan juga sahabat-sahabat ambil secebis kain, ikat di kaki-kaki mereka dan kuku-kuku mereka. Jadi dalam peristiwa Zatul Riqa' ini, termasuklah Abbad bin Bishr pun hadir. Dia hadir dalam peperangan itu. Maka dalam perjalanan tadi, apabila Nabi sampai di satu tempat, maka Nabi nak berehat. Maka Nabi kata, di kalangan puak-puak kita ni, siapa yang nak jaga malam? Sebagai hirasah, sebagai nak jaga tentera-tentera Islam ni, maka 2 orang sahabat Nabi, hak tawa dia iaitu Ammar bin Yasir dan juga Abbad bin Bishr. Dua orang ni hak jaga malam. Maka tentera-tentera Islam termasuklah Nabi ni tidur, berehat. Maka Abbad dan juga Ammar ni dia pakak. Dia kata, wahai Ammar, mu nak ambil masa mana? Mu nak ambil awal malam ke? Mu nak ambil akhir malam? Ammar kata, aku ambil awal malam lah. Aku ambil awal malam. Maka Ammar pun tidur. Maka Bishr, orang panggil Abbad ni, dia bangun untuk semaya. Ketika mana dia semaya tu, dia baca Suratul Kahfi. Suratul Kahfi ni panjang Ka'lah lah. Panjang. Duk tengah semaya dia baca Al-Quran, dia baca. Bila dia baca, duk tengah baca,
dengan khusyuknya, dengan raliknya, tiba-tiba ada peristiwa yang berlaku sebelum pada ni, ada tentera-tentera Islam, orang panggil jadikan isteri kepada musyrik ni sebagai tebusan. Maka musyrik tadi ni dia nak balas dendam. Dia nak cari Muhammad duk mana. Selagi mana dia tak jumpa Muhammad, selagi itulah dia tidak akan balik. Maka dia cari, dia nampak. Dia nampak orang panggil tepat tentera-tentera Islam ni berehat. Dan dia tengok ada seorang sedang berdiri. Duk semaya. Siapa? Abad lah. Dia tengok Abad dia tengok semaya. Dia kata, daripada dia pun ambil panah dia. Dia ambil panah dia panah Abad daripada jauh. Bila dia panah Abad daripada jauh, duk tengok semaya, Abad tak berhenti semaya dia. Dia pun cabut anak panah yang pertama. Tak berdegi. Kahwin ni panah pula. Panah yang kedua. Dia cabut. Panah yang kedua. Tak berhenti lagi semaya. Maka dia panah yang ketiga. Abad pun cabut sekali lagi. 3 anak panah telah dicabut oleh Abad. Kerana raliknya dia semaya. Kerana khusyuknya dia semaya. Dengan bacaan dia faham. Dia berasa sedap. Maka akhir sekali, dia pun gerak Ammar. Lepas siap semaya belaka, dia pun gerak Ammar. Dia kata, wahai Ammar, aku ni luka. Aku ni luka. Maka aku minta lah mu bangun. Kejut Ammar. Bila Ammar bangun, kawan tu, hok panah tu, dia tengok, ada seorang lagi. Dia pun lari. Dia takut orang igak dia pun lari. Ammar kata, wahai Abad, kenapa mu tak gerak aku? Kenapa mu tak kejut aku? Ketika mana mu kena panah yang pertama? Dia kata, aku sedang membaca surah Al-Kahfi. Aku tidak akan aku tidak akan potong bacaan aku ni sehingga mana aku selesai membaca surah Al-Kahfi dalam semaya aku. Dia tak tergamuk. Sebab dia baca galik, dia faham maksud segala-gala ni, dia tak tergamuk nak kerak. Suratul Kahfi tu separuh ke, berapa ayat ke, sebab dia sakit. Maka dia sudah juga Suratul Kahfi dia ni, barulah dia pun gerak Ammar bin Yasir untuk orang panggil balik luka yang kena kepada dia. Nak ayatnya mukjizat Al-Quran. Bila orang baca Quran, bila orang faham Quran, bila orang jelira dengan Quran ni, dia tak si dah benda lain. Dia tak si dah benda lain. Hamba ni tekanan. Banyak masalah. Bila banyak masalah, dia dengar lagu. Dia dengar buat orang panggil benda-benda yang tidak berfaedah. Tapi orang beriman ni, kalau dia stres, kalau dia tekanan, dia akan baca Al-Quran. Dia baca Quran, dia semaya. Supalah dengan Allah Ta'ala raya. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Ni sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia mempunyai masalah apa, maka dia baca Al-Quran untuk tenangkan diri dia, dan dia semaya untuk hilangkan masalah yang ada dalam diri dia. Maka Abad ni, dia rasa jelira, dia faham baca Quran dia ni, maka marilah gapo-gapo pun tak berdegi. Supalah yang berlaku kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana dia ditikam pada ketika dia duduk semaya subuh. Dia tu imam. Duduk tengah semaya subuh. Musyrik. Orang musyrik.
Pok-pok kape. Mari tiket. Saidina Umar duduk tengah semaya. Tapi Saidina Umar tak berhenti semaya. Terus semaya. Sapalah semaya dia ni habis. Kerana apa? Kerana khusyuknya. Kerana jeliranya kita. Sebab tu kita ni tak lama dah. Ini 19 Rejab. Hari ni 19 Rejab hari ni. Nak orang panggil esok 20 Rejab dah. Nak masuk bulan Syaban. Lepas tu nak masuk dalam bulan Ramadan. Maka bila kita baca Quran dalam bulan Ramadan ini, kita kena niat, kita kena set dalam kepala otak kita bukan semata-mata nak khatam Al-Quran. Dalam bulan Ramadan ni aku nak khatam 30 juzuk. Tak sah lagu tu. Kita khatam Quran dengan kita faham. Dengan kita tadabbur ayat-ayat Quran hak kita baca. Kalau masjid kita ni, orang panggil semaya penuh. Orang panggil 21 terawih kita. Tak kira lah. Baca tu email tu biar kita faham. Tu email baca surah tu email baca juzuk ni, kita faham. Gapo hak tu email terawih tu baca. Kita pun kita kena faham. Kita kena baca Quran biar kita tadabbur. Bukan semata-mata kita nak perhabis Quran. Bukan semata-mata kita khatam Quran dak. Tapi kita nak tadabbur. Kita nak faham gapo hak kita baca, barulah jelira. Bila kita baca Quran. Hak tu hak kita nak. Iaitu bukan semata-mata khatam Al-Quran, tetapi kita nak tadabbur. Memahami isi kandungan Al-Quran. Abad ni, ketika mana pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita tahu dan ambo royak sama-sama dah, berlakunya orang panggil Perang Yamamah. Berlakunya Perang Yamamah, iaitu perang lawan Musailamatul Kazzab. Dan kita tahu sejarah pengumpulan Al-Quran ini kerana apa? Kerana ramanya hafizul Quran. Kerana ramanya orang yang ngapa Quran ni syahid dalam perang Yamamah. Cerita dia, kenapa berlakunya pengumpulan Al-Quran? Ramanya sahabat-sahabat Nabi, beratus-ratus sahabat-sahabat Nabi syahid dalam perang Yamamah. Lawan Musailamatul Kazzab, termasuklah Abbad bin Bishr. Abbad ni, dia syahid dalam perang Yamamah ketika mana berlawan dengan puak-puak Musailamatul Kazzab. Dia syahid dalam peperangan tersebut. Dan dalam riwayat menyebut, teruk tak teruknya Abbad bin Bishr ini, dia kena tikai, dia kena macam-macam. Siapalah sahabat-sahabat Nabi tak kenal muka dia, tak kenal wajah dia, kecuali ada tanda-tanda di tanda-tanda kelahiran yang ada di tubuh dia. Nak oyak begitu jahatnya tentera Musailamah ni. Dia buat kepada tentera-tentera Islam. Tetapi kematian ataupun syahidnya Abbad ini, setelah dia menghidupkan orang panggil orang-orang Ansar, dia panggil, dia kemah pok-pok dia, tentera-tentera Ansar, pahlawan-pahlawan Ansar, supaya menghadapi tentera Musailamah ni dengan begitu kemah, begitu hebat. Jangan lari, jangan takut. Walaupun tentera Musailamah ni beratus-ratus ribu, tetapi Abbad ni dia telah memberi semangat kepada orang-orang Ansar, pahlawan-pahlawan Ansar, supaya jangan takut. Dan dia berjaya. Abbad ni berjaya memberi tekanan yang hebat kepada Musailamah. Sehingga mana Musailamah terpaksa berundur. Terpaksa berundur dan menyelamatkan diri di Hadiqatul Maut. Ni nama satu kubu. Hadiqatul Maut, taman orang panggil kematian. Duk situlah Musailamah nusuk situ. Kerana semangat yang ditunjukkan oleh tentera-tentera Nabi, termasuklah Abbad.
Tetapi Abbad akhirnya syahid dalam perang tersebut, yang mana tetakai tombok, tetakai pedang, tusukai tombok dan juga anak panah kena kepada tubuh dia, menyebabkan dia telah syahid dalam perang Yamamah. Nak royaknya adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Abbad ni orang yang berani. Keberanian yang ada kepada Abbad, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang ngapal Quran ni, kalau kira agak pada yang ngapal Quran lah, Allah Ta'ala bagi syafaat kepada dia. Tapi dia ngapal Quran dan dia turun berjihad bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak pada dengan ngapal Quran saja, tetapi dia kena turun berjuang. Dia kena turun menegakkan agama Allah. Bukan semata-mata ngaji, bukan semata-mata belajar, bukan semata-mata talaqi, bukan semata-mata ilmu, tetapi dia kena berjuang dengan ilmu hak dia belajar. Dia kena berjuang dengan ilmu hak dia belajar, tak kira lah dengan siapa-siapa, untuk pertahankan agama dia, untuk pertahankan orang panggil agama dia, pertahankan orang panggil kesucian agama dia. Inilah semangat yang ada kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ilmu mereka ilmu yang masuk. Ilmu yang masuk iaitu ilmu yang mereka gunakan untuk mempertahankan agama, untuk jaga agama, untuk bela agama. Maka sebab itulah sahabat-sahabat Nabi ni, dia orang yang hebat. Kerana bukan semata-mata dia berilmu, tetapi dia juga jadikan ilmu dia tu sebagai perisai, sebagai benteng untuk dia berjuang bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itulah juga bila kita baca sejarah ulama-ulama di tanah Melayu kau di mana-mana, mereka bukan semata-mata menulis kitab, mereka bukan semata-mata mengajar di masjid dan juga surau, tetapi mereka turun untuk lawan penjajah. Mereka berjuang untuk mempertahankan negara mereka, negeri mereka, agama mereka. Maknanya ilmu ni adalah untuk jadi perisai, untuk jadikan orang panggil bekal berjuang lawan penjajah, lawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata belajar, lepas tu kelik rumah, lepas tu mari belajar pula, kelik rumah pula, tak. Tetapi dia jadikan ilmu dia tadi tu untuk dia pertahankan agama. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita belajar tadi, kita gunakan untuk kita pertahankan agama kita, untuk kita jaga agama kita, untuk kita jadi benteng utama kepada agama kita. Bila agama kita dihina, apabila agama kita dikeji, maka kitalah bangun untuk mempertahankan agama kita. Kita takluk kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk mempermainkan agama kita. Cukup sakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Aqulu qali hadha wa sazimali walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.